Yang Berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi. Saya terus kepada butiran 020400 pertahanan udara. Dalam hal berkaitan pertahanan udara, termasuk kita melihat konsep pertahanan menyeluruh ataupun HANRUH yang merupakan konsep pertahanan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita, termasuk juga dilaksanakan oleh kebanyakan negara-negara Asia yang lain. Ia perlu dijadikan kayu ukur dan ataupun indikator kepada kesiapsiagaan pertahanan negara daripada ancaman sebarang musuh yang sekarang ini kita berhadapan, khususnya di Laut Cina Selatan. Saya melihat kekurangan anggota bagi tujuan pengurusan di bahagian pasukan simpanan sukarela TUDM telah mengurangkan tahap efisien pengoperasian, bahkan tidak dapat beroperasi dengan lancar dengan bebanan tugas dan hala tuju yang perlu dijelaskan bagi melahirkan pegawai dan staf yang berupaya menjadi benteng pertahanan kedua jika dibandingkan dengan tahap kesiapsiagaan oleh Regimen Askar Wataniah bagi Tentera Darat Malaysia dan Pasukan Simpanan Sukarela TLDM. Dilihat tiada lagi pengambilan PLAS ataupun Pasukan Simpanan Sukarela TUDM ini di Kuantan khususnya sejak tahun 2013 yang lalu bagi melatih anggota-anggota simpanan lain-lain pangkat, membantukkan lagi usaha bagi merealisasikan pertahanan udara yang menyeluruh. Kita melihat pelan rancangan United States Air Force Reserve Command yang berupaya menyediakan 14% daripada jumlah keseluruhan anggota udara Amerika. Soalan saya, apakah perancangan pihak kementerian bagi memperkasakan lagi unit-unit pelapis udara di universiti-universiti awam bagi melatih graduan berpotensi tinggi sebagai pegawai simpanan TUDM yang akan menjadi tunjang pertahanan negara, pertahanan udara kita. Selain itu, apakah bentuk organisasi yang akan dikembangkan oleh pihak kementerian memandangkan pasukan simpanan tentera udara yang ketika ini dilihat tiada unit-unit markas simpanan tentera udara selain unit tumpangan di universiti awam. Seterusnya butiran 200 penyelidikan dan pembangunan pertahanan lain-lain. Anggaran tahun 2022 secara langsung bagi butiran ini agak tinggi iaitu RM40.7 juta. Saya ingin memohon perincian bagi projek pendidikan yang akan dilaksanakan di bawah Institut Pendidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIDE dan ia tidak harus diabaikan kerana dikoteri menjadi salah satu projek gajah putih. Seterusnya tidak diteruskan untuk disiapkan projek-projek ini. Kita sangat risau melihat perkembangan R&D pertahanan Malaysia yang disifatkan hidup segan mati tak mahu. Saya melihat pegawai pendidik dari STRIDE perlu lebih kompeten, bukan hanya mencukupkan KPI tahunan melalui penerbitan dan menghadiri kursus khusus, tapi harus berdaya saing seperti Institut Penyelidikan Negara Jiran, termasuklah lembaga penerbangan dan antariksa nasional di Indonesia dan A-Star di Singapura. Kerisauan ini semakin meninggi apabila negara hanya bergantung kepada perolehan import dari luar negara melalui tender-tender tertutup. Juga saya ingin membangkitkan isu pemilikan blueprint apabila suatu projek dirancang dilaksanakan, terutamanya kelengkapan yang melibatkan penyelenggaraan sesuatu komponen aset ketenteraan yang mendatangkan masalah apabila sesebuah syarikat yang dilantik menutup operasi pengeluaran komponen seperti yang terjadi kepada pesawat Amachi MB339. Sejauh manakah kementerian mempunyai hak pemilikan blueprint setiap komponen aset ketenteraan daripada kontraktor pembekal yang dilantik sebagai alternatif reverse engineering sekiranya mereka mempunyai masalah pembekalan akibat penutupan operasi kelak. Saya menjadwalkan agar setiap perjanjian pembekalan aset ketenteraan diperincikan dengan lebih jelas bagi butir-butir pemilikan blueprint, butiran lukisan kejuruteraan secara komprehensif, susunan pemasangan komponen, data material dan data teknik bagi menjamin kelestarian operasi ketenteraan yang melibatkan pertahanan negara. Yang terakhir, saya ingin bertanya apakah status pembangunan peluru berpandu Taming Sari XK98 yang dibangunkan oleh STRIDE dan kali pertama yang pernah dipertontonkan kepada umum semasa perarakan sambutan Hari Kemerdekaan 2007 yang lalu. Adakah ia sudah mencapai kematangan dari segi teknologi persenjataan canggih
dan bolehkah ia dikomersialkan khususnya pada zaman revolusi industri 4.0 sekarang. Yang berhormat Datuk Seri Pengerusi, terima kasih.